Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Mengapakah keabsahan seorang Perdana Menteri itu sangat penting? Dalam politik demokrasi yang bersumberkan mandat rakyat, prinsip keabsahan tidak boleh dipandang ringan. Demikian hujah utama Ahli Parlimen Pakatan Harapan Pasir Gudang Hassan Karim. Beliau seorang peguam yang berpengalaman tetapi kali ini mahu berhujah dari sudut ahli politik dan seorang sahabat. Sebelum ini, Jom Channel berkongsi hujah Ahli Parlimen Pakatan Harapan Sepang yang juga seorang peguam, Muhammad Hanifah Maidin. Menurut Hanifah, jika seorang Perdana Menteri itu sendiri berstatus tidak sah, maka para anggota pentadbirannya juga adalah dikira tidak sah. Beliau menjadi tidak sah apabila tidak lagi mendapat sokongan majoriti Ahli Parlimen walaupun telah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai Perdana Menteri di bawah perkara 43-2-A Perlembagaan Persekutuan. Bagaimanapun, Perdana Menteri boleh jadi diktator. Ini kerana setelah beliau dilantik, Yang di-Pertuan Agong terpaksa mendapatkan nasihat Perdana Menteri itu terlebih dahulu di bawah perkara 40-1 Perlembagaan Persekutuan untuk mengambil sesuatu tindakan. Kecualilah kalau kita memang dari awal ada kecenderungan untuk jadi diktator, maka kita tak peduli soal keabsahan ataupun legitimasi. Perkataan mandat rakyat, kedaulatan rakyat, demokrasi, prinsip pengasingan kuasa, kedaulatan undang-undang dan keluhuran perlembagaan, rukun negara, semua itu dibuang ke laut, kata Hassan. Namun beliau melihat Tan Sri Mahyadi Mat Yassin bukan pemimpin yang mahu jadi diktator. Beliau pemimpin yang baik, peribadi yang baik dan berhemah. Ini pandangan saya, mungkin saya silap, ujarnya. Beliau percaya pada saat ini Mahyadin tahu dia sudah kehilangan majoriti di Dewan Rakyat. Dia tahu istana tidak lagi menyebelahinya. Dia insaf. Parti UMNO yang jadi salah satu tiang seri menyokong Kerajaan Perikatan Nasional, pimpinannya telah menarik balik sokongannya, kata Hassan. Menurut Hassan, beliau mengenali Ahli Parlimen Paguh tersebut. Dia anak seorang tuan guru agama. Tentu saja dia rasa tidak senang jika dia mula dipanggil Perdana Menteri Haram. Dia tentu tidak dapat terima jika Kerajaan Perikatan Nasional mula dipanggil Kerajaan Haram. Hassan mengimbas kembali ketika berkempen bersama Presiden Bersatu itu menjelang pilihan raya umum ke-14 pada 9 Mei 2018. Ketika itu beliau merupakan pengerusi Pakatan Harapan Johor dan bersama-sama menentang UMNO Barisan Nasional. One Malaysia Development Berhad 1MDB adalah isu utama ketika itu. Bagaimanapun, di sebalik laras bahasa yang indah-indah tentang latar belakang politik Mahyadin itu, Hassan tetap mahu pemimpin Perikatan Nasional itu berundur secara terhormat. Saya menasihati beliau sebagai seorang sahabat supaya buatlah tindakan yang terbaik dan terhormat di hujung kerjaya politik sebagai seorang pemimpin negara. Tidak perlu tunggu sehingga ujian undi percaya di Dewan Rakyat yang menjanjikan Ahli Parlimen Paguh itu akan tewas dengan aibnya. Elakkanlah kejadian itu. Seterusnya, usah dilawan istana yang dalam krisis perlembagaan ini mempunyai sisa-sisa kuasa yang boleh memecat seseorang Perdana Menteri yang akan menjadi satu presiden yang tidak manis dalam sejarah Malaysia, di mana seorang Perdana Menteri sebuah kerajaan awam dipecat oleh raja. Elakkan kemungkinan ini juga, nasihat Hassan. Beliau berpendapat dengan tindakan demikian, Mahyadin akan dihormati semua pihak yang inginkan perubahan politik yang aman dan tumpuan pemimpin negara diberikan kepada usaha keras memerangi wabak COVID-19 serta membantu kehidupan rakyat dan menyusun semula serta pemulihan ekonomi negara dapat dilaksanakan dengan kepimpinan politik yang berkesan dan berwibawa. Rakyat tidak mahu krisis perlembagaan yang berpanjangan. Rakyat tidak mahu pilihan raya umum dalam waktu wabak penyakit COVID-19 ini yang semakin serius, tegas pemimpin keadilan itu. Benar, Mahyadin pernah muncul sebagai pemimpin yang dihormati dan berwibawa ketika berani menentang pemimpin kerajaan rasuah dan skandal besar 1MDB sebelum pilihan raya umum yang lalu. Beliau juga sanggup berkorban serta hilang jawatan atas pendiriannya yang berprinsip sebelum itu. Namun, kini ke mana perginya figura berwibawa itu sehingga keabsahannya lantang dan jelas sekali dipertikaikan. Keabsahan Perdana Menteri akan merintis jalan ke arah kestabilan politik dan ekonomi sesebuah negara. Kerajaan yang stabil perlu untuk menangani masalah ekonomi akibat COVID-19. Malang sekali, Mahyadin tidak memiliki
kewibawaan untuk itu. Justru buat kali ini, buatlah perkara yang betul. Segeralah meletakkan jawatan Perdana Menteri sekarang.